fakulti, program, kod khusus dan juga jenis kemasukan iaitu peringkat degree, peringkat master ataupun peringkat PhD. Dan dia akan disusun secara judul, pengarang, program, status dan berapa naskah yang kita sedia ada. Dari sini kemungkinan kalau naskah itu tidak mencukupi ataupun statusnya tiada, bahagian pembangunan dan pengurusan koleksi akan menyalurkan jodoh buku tersebut di bahagian perolehan, iaitu bahagian saya kena buat pemilihan. Baik, kemudian kita lihat seterusnya ialah skrin perincian. Yang ini adalah perincian lebih jelas mengenai jodoh rujukan utama yang dipilih. Baik, kita boleh lihat lebih jelas kod khusus dan program bagi jodoh ini. Maknanya jodoh ini digunakan oleh fakulti ini, program dan juga khusus. Baik, seterusnya kita melihat faedah. Kita telah menggunakan sistem ini sejak 2009 dan faedah yang kita dapati pertamanya menjimatkan masa. Kalau dulunya staf terpaksa menyemak setiap helaian senarai rujukan utama yang dibekalkan oleh fakulti, dan dia mengambil masa lebih kurang daripada semakan dan juga menaik kembali jodoh tersebut, dibuat senarai dan juga jumlah naskah untuk disalurkan ke bahagian perolehan. Secara keseluruhannya mengambil masa selama lebih daripada 1 jam di proses semakan. Dengan menggunakan sistem ini, yang mana sistem ini juga boleh diakses oleh kaki tangan di bahagian perolehan, kita dapati masa yang digunakan hanya lebih kurang 18 minit. Ini masa yang telah dikira oleh bahagian kenaan. Kemudian yang keduanya, untuk memudah proses penilaian peratusan koleksi rujukan utama yang terkini, kita perlu dapatkan peratusan penilaian untuk laporan ke pihak pengurusan ataupun untuk pencapaian objektif kualiti. Dengan sistem ini dia menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, memudah proses semakan untuk memastikan jodoh berkenaan kita telah sedia ada ataupun kita tiada, ataupun kita akan kemas kinikan naskah terbitan yang terkini. Keempat, memudahkan pelaksanaan kajian pengukuhan dan pembangunan koleksi, dan ini kita boleh memudahkan untuk menambah pembelian ataupun naskah tersebut tidak mencukupi. Untuk makluman, untuk rujukan utama kita dibenarkan bergantung pada jumlah pelajar sesatu fakulti, kita boleh beli sehingga 10 naskah bagi setiap jodoh. Kemudian rekod lebih teratur dan bersistematik, kerana dengan sistem kita akan dapat generate report dengan mudah. Baik, seterusnya kita dah habis cerita mengenai reading list system. Ada 2 sistem dalam satu kertas kerja, dan seterusnya adalah sistem yang di bawah saya lah. Jadi laju sikit lah, mungkin saya boleh bentang kan. Baik, pustaka WRS. Pustaka WRS ialah satu sistem digunakan untuk menilai prestasi pembekal, yang mana di Pustakaan Tengku Bainun kita telah memulakan untuk menilai prestasi pembekal sejak 2002, iaitu sejak kita telah diaudit oleh SIRIM, dan dia merupakan yang utama dalam MS ISO Klausa 7.4.1, dan dia menjadi kesukaan para juraaudit SIRIM bila datang, terutamanya di bahagian perolehan setakaan. Baik, yang seterusnya, mulai 2009, sebelum itu kita menggunakan kaedah borang untuk menilai prestasi pembekal, di mana banyak perubahan yang kita buat dan kemudian banyak perkara yang tidak tepat yang kita nilai. Jadi kita membuat keputusan untuk membangunkan satu sistem untuk mengemaskan lagi penilaian kita. Tambahan pula, pada masa itu kita di peringkat SIG perolehan, kita ada mesyuarat di UKM, kita menjadikan penilaian ini seragam dengan semua IPTA.
Objektif untuk membangunkan sistem ini ialah kita menilai prestasi pembekal secara bersistematik. Nanti kita boleh lihat bagaimana dengan menggunakan sistem ni kriteria yang kita nilai itu lebih tepat dan lebih sistematik dan konsisten. Kemudian yang keduanya, memudahkan semakan pemakahan bagi setiap pembekal secara tahunan. Dulunya kalau kita dah nilai tahun sebelumnya 2002 dan kita nak nilai 2003, untuk kita semak tu kita perlu semak dalam fail. Tetapi dengan menggunakan sistem ni kita akan terus lihat markah pemakahan, markah yang diperolehi oleh pembekal berkenaan secara cepat. Kita boleh lihat mengikut tahun. Baik, instrumen mengenal pasti pilihan pembekal untuk perolehan bahan adalah terbaik dan memenuhi keperluan pelanggan. Keperluan MS ISO 9001-2008. Okey, terima kasih. Baik, yang seterusnya kita lihat pustaka WRS, skrin masuk dan skrin utama. Kita padamkan markah dia. Tapi ini contoh jangan beritahu pembekal ni pula. Baik, ini adalah skrin belum masuk dan skrin utama. Kemudian ini adalah skrin pendaftaran syarikat untuk kita masukkan syarikat yang baru, alamat dengan detail mengenai satu syarikat. Kemudian ini adalah kita boleh masukkan type description. Untuk makluman, sistem ini juga digunakan oleh bahagian pentadbiran perpustakaan untuk menilai prestasi pembekal mereka. Dan untuk perpustakaan kita gunakan untuk menilai pembekal bahan monograf, terbit tamsiri dan juga bahagian semua media. Seterusnya ialah kita nak mulakan penilaian dan kita akan pilih syarikat yang kita nak nilai di sebelah kanan tu. Dan ini adalah skrin penilaian yang mana yang saya katakan sebelum ini. Penilaian ini telah diseragamkan oleh semua untuk semua IPTA, perpustakaan IPTA. Dan ini adalah skrin penilaian yang sebenarnya. Yang ini adalah bahagian pertama di mana untuk kriteria penilaian, bahagian pertama kita tumpukan pada pesanan. Kemudian bahagian kedua untuk pembekalan. Bahagian ketiga, prestasi pembekalan. Daripada sini kita akan lihat keratusan pembekalan bahan oleh pembekal berkenaan. Dan akhir sekali bahagian 4, perkhidmatan sokongan, kita akan lihat bagaimana perkhidmatan selepas jualan oleh para pembekal. Ini contoh markah. Kalau 29.8 ni memang tak dapat bisnes untuk tahun depan, kurang memuaskan. Baik, ini lebih nyata lagi bagaimana pemakahan dibuat. Yang ini adalah Euro Page Mode, iaitu kemudahan analisis data sejarah pembekalan bahan mengikut syarikat. Kita boleh lihat markah secara tahunan dan juga markah secara purata bagi syarikat berkenaan. Baik, faedah dia boleh membantu untuk mendapat data pembekal yang sediakan sebuah angka ikut garis panduan, bekalkan bahan ikut masa yang ditetapkan dan sediakan dokumentasi pembekalan yang lengkap. Dan yang keduanya membantu bahagian perolehan menilai peratusan pembekalan mengikut pembekal, melihat data sejarah pembekalan bahan untuk tujuan perolehan masa depan. Baik, pembangunannya banyak menggunakan sumber terbuka ataupun open source dan dia berasaskan web untuk akses intranet saja, dalaman saja. Baik, yang ini dibangunkan dengan kerjasama unit teknologi maklumat Perpustakaan Negeri Maynooth. Baik, pencapaian setakat ni pustaka WRS kita pernah masuk pertandingan inovasi di peringkat universiti dan dapat pingat perak. Dan kemudian untuk RSIS naik johan pertandingan KIK peringkat universiti 2010 dan mereka sedang bersiap sedia untuk menyertai pertandingan KIK peringkat SEK Negeri Perak pada hujung bulan ini. Okey, rumusan pembangunan kedua-dua sistem merupakan inovasi untuk mempercepat dan memudahkan proses kerja dan akhir sekali ianya membantu di dalam meningkatkan tahap kepuasan kaki tangan dalam bekerja. Akhir kata, sebelum saya beredar daripada rostrum ni, kerjasama dengan
pihak yang lain amat penting dalam memajukan lagi ataupun memamukan lagi inovasi dalam perpustakaan. Kita mengurak langkah, insya-Allah, untuk pustaka WIS. Kita sedang berbincang dengan semua PTJ dalam universiti untuk menggunakannya, dan kita telah pun menambah baik sistem kenaan, dan kita boleh membuat analisa keseluruhan prestasi pembekal untuk tahun-tahun satu tahun, ataupun kita akan mulakan untuk penilaian untuk 2011. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Razali. Inovasi ni satu yang penting sekarang ni, saya rasa di kebanyakan universiti. Saya rasa baru-baru ni mesyuarat KPI pun yang terwujudkan KPI, salah satu isu yang kita highlight ataupun bangkitkan dan berkaitan dengan inovasi. Perlu kita lihatlah isu-isu seperti ini untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan juga pengurusan di perpustakaan.